Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi pada minggu ini. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu ini kita akan masuk tajuk yang kelima, tajuk baru iaitu puasa Ramadan. Kamu tiap-tiap tahun dah buat kan puasa Ramadan ni. So, Mi rasa kamu dah terbiasa tentang puasa Ramadan. Tapi kita akan belajar untuk lebih memahami tentang ibadat puasa Ramadan. Okey. Pertama sekali, kita tengok dulu pengertian puasa. Apakah itu puasa? Baik. Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri daripada sesuatu. Itu dari segi bahasa lughah. Maksud perkataan puasa itu sendiri bermaksud menahan diri daripada sesuatu. Pengertian puasa dari segi istilah syarak pula ialah menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta niat pada malamnya. Okey, kat sini dah habaq dengan jelas dah apa itu puasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan juga daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tempohnya adalah dari terbit fajar iaitu mulanya waktu subuh hingga terbenam matahari iaitu masuknya waktu maghrib. Itu tempoh puasa. Dengan syarat niat pada malamnya. Maksudnya puasa tu kena ada niat. Tanpa niat puasa kamu tidak sah. Seterusnya, hukum puasa Ramadan. Ini kita fokus kepada puasa Ramadan. Apakah hukum puasa Ramadan? Okey, baik. Kamu semua sedia maklum, puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Bila kata perkara itu adalah rukun Islam, maksudnya ibadat itu adalah fardu ain ke atas setiap individu yang beragama Islam. Apabila ibadah itu adalah fardu ain, maka hukum melakukan ibadah tersebut ataupun hukum puasa Ramadan adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syarat dia. Hanya wajib kalau orang itu cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak wajib. Dia hanya jatuh hukum wajib kalau orang itu cukup syarat-syaratnya. Bila kata wajib, kalau ibadat itu ditinggalkan dengan sengaja, maksudnya berdosa. Okey, sekarang kita tengok apa itu syarat-syarat wajib puasa. Okey, syarat-syarat wajib puasa ada 5. Okey, yang pertama, Muslim. Muslim ni maksudnya orang Islam lah. Yang kedua, berakal. Berakal tu maksudnya orang tu tidak gila. Kalau orang tu gila, dia dah dikecualikan daripada kefarduan puasa. Yang ketiga, mesti baligh. Okey, baligh. Baligh tu maksudnya cukup umur lah. Macam kamu mungkin masih belum baligh. Jadi kalau kamu puasa sekarang, ibarat macam latihan untuk kamu sebagai persediaan kamu bila kamu baligh nanti. So, bila kamu dah baligh, maksudnya kamu dah wajib puasa, kamu dah terbiasa berpuasa dan tidak ada masalah untuk kamu berpuasa. Okey, syarat wajib yang keempat adalah suci daripada haid
dan nifas. Ini untuk orang perempuan. Maksudnya suci daripada hadas besar iaitu haid dan nifas. Dan yang kelima adalah mampu berpuasa. Okey. Mampu berpuasa ini adalah merujuk kepada orang tu sihat dan tidak terlalu uzur ataupun terlalu tua. Maksudnya dia ada kudrat dan badan dia mampu untuk berpuasa. Maksudnya kesihatan dia di tahap yang optimum yang membolehkan dia berpuasa dengan sempurna. Bila kata syarat-syarat wajib puasa bermaksud apabila seorang individu itu cukup kelima-lima syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Kalau dia tinggal dengan sengaja, dia jadi berdosa. Okey, ini 5 syarat wajib. Seterusnya, kita tengok syarat sah puasa. Okey, syarat sah puasa adalah syarat yang menentukan sama ada ibadat puasa kamu yang kamu buat itu sah ke tidak sah. Pertama, Muslim. Mestilah kalau orang Muslim baru sah puasa dia. Kalau orang bukan Muslim, contohnya beragama Buddha ataupun Kristian berpuasa, dia kira puasa Ramadan dia tidak sah sebab dia bukan beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya orang itu boleh membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Contoh macam kamu semua. Walaupun kamu semua belum baligh, tetapi kamu adalah mumayyiz. Bila kamu mumayyiz, maksudnya kalau kamu puasa, puasa kamu sah. Walaupun kamu masih belum diwajibkan sepenuhnya berpuasa, tapi kalau kamu puasa, puasa kamu sah sebab kamu sudah mumayyiz. Yang ketiga, syarat sah ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Ialah kalau suci daripada haid dan nifas baru sah puasa. Andai kata kamu berpuasa tiba-tiba dalam pukul 2 atau pukul 3 kamu datang haid, maka puasa kamu terbatal sebab tidak sah orang yang dalam keadaan haid dan nifas berpuasa. Syarat sah yang keempat adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, ini syarat sah yang keempat. Bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tapi semua perkara-perkara yang membatalkan puasa. Cukup 4 syarat sah ni, maka sahlah puasa kamu. Tetapi kalau ada satu syarat tidak dipenuhi, puasa kamu tidak sah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja, iaitu pertama, niat. Niat di mana? Niat di dalam hati kamu. Niat tu masa bila? Okey, niat puasa itu mesti dilakukan pada malamnya ataupun sebelum masuknya waktu subuh ataupun sebelum terbit fajar. Tempoh yang kamu boleh berniat adalah pada waktu malam sehinggalah sebelum terbit fajar, iaitu sebelum waktu subuh. Itu tempoh untuk kamu berniat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu sahaja rukun puasa. Ingat ada 2 sahaja, niat dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, Umi rasa semua dah sedia maklum kot lafaz niat puasa Ramadan. Tapi tak apa, kita tengok lagi sekali. Okey, kita baca bersama-sama lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku puasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lagi sekali, nawaitu sawma ghadin an adai
fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku puasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lagi sekali Umi tekankan, niat ini adalah di dalam hati kamu. Niat itu bermaksud lintasan di dalam hati kamu. Bila kamu kena niat adalah pada malamnya. Pada malam sehinggalah sebelum terbitnya fajar, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Ingat puasa mesti berserta dengan niat. Okey. Baik, itu sahaja untuk minggu ini. Sekali lagi Umi ulang, minggu ini kita belajar tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa dan juga rukun puasa. Jadi Umi harap kamu dapat siapkan latihan yang Umi beri selepas menonton video ini. Itu sahaja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.